Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Ustaz Riza selaku moderator ataupun pengacara majlis. Yang dihormati pihak pengurusan Global Ihsan sebagai penganjur majlis ilmu. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu Al-Quran dan Sunnah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang ceria ini, iaitulah Jumaat 19 hari bulan 7 2024 bersamaan dengan 13 Muharram 1446. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Kita sudah sampai ke penghujungnya. Sampai ke penghujung, iaitulah ayat 190. Ayat 190. Dan insya-Allah kita akan tamatkan dalam siri yang akan datang biiznillahi azza wa jalla. Maka kita panjatkan kesyukuran kepada Allah azza wa jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan majlis ilmu kita yang tertangguh buat seketika. Terima kasihlah kepada semua muslimin dan juga muslimat, pada pencinta ilmu sekalian, kerana meminati ilmu Al-Quran yang cukup menarik ini. Dan Alhamdulillah, baru je keluar sebuah buku yang saya usahakan. Nama dia Mafatih Tadabbur. Dia panggil Mafatih Tadabbur, kunci-kunci tadabbur Al-Quran. Ini menarik buku ni. Ataupun indahnya hidup bersama dengan Al-Quran, sebagaimana ditulis oleh penerbitnya. Jadi para jemaah sekalian, kita tengok ayat kita ni, ayat 190, ayat 190 yang ada kitab Aisar. Boleh buka. Kitab Aisar tu sepertinya ada kat belakang kanan tu, ataupun tengok gambar ni lah. Ni gambar ni Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir. Kita baca ayat dulu. Ana baca ayat per ayat. Kita baca satu-satu ayat. Kalau kita baca semua jadi panjang. Elok kita baca, Kelantan kata lah. Kita baca satu ayat. Mudah untuk kita hayati makna dia dan huraiannya, insya-Allah. Jadi ayat yang pertama yang kita akan baca iaitu ayat 190. 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Maksudnya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang bertukar ganti. Siang mari, malam hilang, malam datang, siang tak ada. Itu dia tak akan duduk sekali dua tu. Kalau duduk sekali pun waktu nak tukar pagi dengan petang je, sekejap. Dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Dalam ayat ini kita tengok perkata. Dia panggil perkata, ataupun dalam bahasa Arab kata syarhul kalimat. Syarah kepada kalimat ni. Apa dia syarah dia?
Fi khalqis samawati wal ard. Fi khalqis samawati wal ard. Dalam penciptaan langit dan bumi, yakni diadakannya langit dan bumi sesudah keduanya tidak ada. Mana asalnya langit dan bumi tak ada. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan. Dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Kejadian langit dan bumi dalam ayat lain kita dah kita bincang. Waqtilafil laili wan nahar. Waqtilafil laili wan nahar. Perbezaan malam dan siang. Mana pertukaran malam dan siang. Ya, ikhtilaf dengan mana ta'aqub. Silih berganti. Silih berganti. Siang datang, malam pergi. Malam datang, siang pergi. Yakni silih bergantinya malam dan siang. Yang satu datang, yang satu lagi pergi. Malam gelap gelita, siang terang benderang. La ayat, la ayatin. Semuanya sebagai bukti yang jelas dan nyata di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatannya Maha mengetahui, Maha bijaksana dan Maha kasih sayang liulil albab. Siapakah ulul albab? Ulul albab ni siapa? Ulul albab ni orang-orang yang berakal. Orang yang berakal, yang dengan akalnya mereka mampu menangkap dan memahami tanda-tanda dan bukti-bukti pada ciptaannya. Jadi kita kata, orang yang ada akal, akal yang waras, akal yang salim, sejahtera, orang ni je yang akan dapat mengetahui pencipta Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, tak ada apa. Kita tak fikir pun siapa yang menciptakan. Yang kita dah fikir apa yang kita nak makan. Apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak rancang. Tapi kita tak nampak, kita tak tahu pun bahawa kita semua ni duduk di bawah pengawasan ataupun susun atur yang telah ditadbirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini rugi kita. Baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat 191. Kita baca dulu baru kita huraikan insya-Allah. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah nyatakan di sini, man haula'i ulul albab. Siapakah yang dikatakan orang yang cerdik itu? Orang yang berakal bijak itu siapa? Iaitu orang-orang yang mengingati Allah. Orang yang ingat Allah Ta'ala sentiasa. Sambil berdiri. Atau duduk. Atau dalam keadaan berbaring. Jadi Allah Ta'ala nak nyatakan orang ingat kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Itu maksud dia. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dia tak tengok saja, dia fikir. Dia fikir dengan apa ni, dengan kepala dia, dengan pemikiran dia, siapa yang menciptakan langit, bagaimana kekuasaan dia, baru kita ingat. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Nah, ini menarik dia punya perbahasan. Jadi bila dia tengok kepada keagungan Allah, maka dia pun kata dengan mulut dia, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ma khalaqta hadza batila. Ma khalaqta hadza batila. Ini doa yang pertama. Doa yang pertama, sesuatu batilah, bukanlah engkau ciptakan ini sesuatu yang batil, adalah yang tak memiliki tujuan di belakangnya, ia hanyalah main-main, abas. Abas ni benda tak ada faedah belaka. La. Maknanya kita
yakin, kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit dengan bumi, malam dengan siang, segala makhluk. Ulama duduk bahas tentang Allah Taala ni mu'allalah. Mu'allalah maknanya kita boleh cari sebab. Kenapa Tuhan buat? Ada orang tanya. Dia kata Allah ciptakan syaitan ni ada faedah. Sedap juga soalan dia. Allah ciptakan hantu syaitan ni ada faedah. Kita kata ada faedah lah kalau tak ada syaitan. Kita tak nak beza pula antara orang malas dengan orang rajin. Orang yang istiqamah dengan orang yang tergoda dengan ajakan pujuk rayu syaitan. Sekarang ni kita yakin dan kita percaya bahawa kita semua mampu lawan syaitan. Biiznillahi azza wa jalla. Mampu lawan syaitan dengan izin Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Subhanaka. Subhanaka dengan makna tanzihan lak. Maha suci engkau dari siapa. Kita kena kata, kita puja Allah tadi bawah kata, ya Nabi sallallahu apa makna subhana? Subhana iaitu mensucikan Allah Taala dari segala sifat-sifat kekurangan, daripada perkara yang tidak baik. Jadi Allah Taala ni maha suci daripada segala sifat kekurangan dan kelemahan. Tak ada, semuanya yang ada kepada Allah Taala sempurna, al-kamal, yang sempurna, yang lengkap, tak ada yang kurang. Yang kurang itu kita manusia ni. Allah Taala itu sempurna. Faqina azaban nar, selamatkanlah dan jagalah kami dari azab neraka dengan memberikan pertolongan kepada kami untuk melaksanakan amal-amal soleh. Jadi Allah Ta'ala kalau tak bantu kita, macam mana siapa nak bantu kita? Dan menjauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang buruk yang menyebabkan kami ditimpa oleh azab neraka. Ini penting. Dalam bab kita doa ni, kita kena akur dan mengakui keesaan kekuasaan Allah, dan sekaligus kita minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya bantu kita, tolong kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Kenapa? Sebab kalau Tuhan tak bagi taufik, Allah Ta'ala tak bagi hidayah, kita tak tahu nak buat apa. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Itulah di antara tanda ni pelajar, doa yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi kita pegang tangan Muaz, Nabi kata, ya Muaz, inni uhibbuk. Muaz, aku sayang kamu. Mu jangan tinggal baca doa ni. Tanda ni para pelajar. Yang boleh tulis tu, tolong tulis kepada sahabat-sahabat kita ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma, kata, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami. A'inni, makna bantulah kami, tolonglah kami untuk sentiasa mengingatimu, ya Allah. Ala zikrika, mengingati Allah Azza wa Jalla. Wa syukrika, dan sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa husni ibadatika, dan elok ibadat yang kami lakukan ini. Jadi ini sangat penting para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Sebab apa? Sebab tanpa pertolongan Allah kita tak mampu. Jadi dalam ayat ini ulul albab berdoa kepada Allah SWT, minta baik dan minta selamat dari neraka. Mari kita pergi kepada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi kita nak akhzaitahu. Tengok dalam bahasa kata akhzaitah, hina. Engkau hina dan engkau sengsarakan dia. Jadi tak ada siapa yang boleh bantu. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala hina, tak ada siapa lagi yang boleh menyelamatkan dia. Kita mengatakan itulah rayuan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ibtihal ataupun munajat. Maknanya janganlah engkau hinakan kami
Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Jangan hinakan kami. Sebab kalau Allah Ta'ala hinakan kami, siapa yang akan bantu kami? Siapa yang tolong kami? Siapa yang selamatkan kami? Siapa yang lepaskan kami dari kehinaan? Tak ada jawabnya, tak ada siapa boleh lepas. Tengok ayat seterusnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dengar, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Allah, maka kami pun beriman. Ini dipanggil tawassul dengan amal soleh kita. Kita kata, Ya Allah, kita dengar seruan beriman, amanna, kami beriman. Ya wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Dengan sebab keimanan kami, ampunkan kami. Dan dosa-dosa kami. Dan hapuskan dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatlah kami, matikan kami dalam keadaan tak berserta dengan orang-orang yang baik. Allahu Akbar. Al-Abrar. Al-Abrar, mana orang baik, orang soleh, ataupun disebut dengan nama orang hak ju. Allahu Akbar. Orang baik, orang soleh, orang Kelantan kata orang ju. Ju ni orang baik lah. Orang soleh. Jadi kita nak bersama dengan mereka. Jangan duduk kawan dengan orang-orang yang tak terpasal. Entah apa yang perangai yang dia ada. Tengok. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita. Wa kaffir anna, tutuplah. Dan hapuskanlah keburukan-keburukan kami. Al-abrar, jamak daripada kata daripada al-bar. Artinya orang yang baik atau yang berbakti. Iaitu orang-orang yang berpegang teguh pada syariat Allah Azza wa Jalla. Orang yang berpegang teguh kepada syariat Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil Al-Abrar. Al-Abrar. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut beberapa perkara. Tengok. Faghfir lana, maafkan. Wa kafir, hapuskan. Wa tawaffana ma'al abrar. Jadi ada perbezaan. Sebab bila Allah Ta'ala maaf, maknanya dia tak ambil tindakan. Tapi bila Allah Ta'ala hapuskan, maknanya Allah Ta'ala tak tayang balik di akhirat esok dosa-dosa kita yang telah kita taubat, yang telah kita insaf, yang telah kita menyesali ketika berada di atas dunia dulu. Ingatlah. Boleh je. Ayat ini nak jadikan doa, boleh kita kata. Baik. Kita pergi pada doa seterusnya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasulmu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Di ayat ni, tengok. Ala rusulika, janji-janjimu berupa pertolongan dan dukungan yang telah diucapkan oleh Rasul-Rasul. Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam telah menyampaikan kepada umatnya bahawa Allah Ta'ala berjanji kalau kita lakukan kebaikan maka diberinya keampunan dan pertolongan. Al-Mi'ad itu nama dia janji. Cuba para pencinta ilmu sekalian, cuba hitung dalam ayat ini doa berapa kali Rabbana? Berapa kali Rabbana yang dibaca oleh ulil abrar? Berapa kali? Cuba tengok. Tengok Rabbana yang pertama ayat 191. Tengok Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat 192 Rabbana. Atau 193 Rabbana. Dua kali Rabbana adalah ayat 193.
Kemudian ayat 194 Rabbana lagi 5. Jadi ada 5 permohonan kita. Jadi ini menunjukkan bahawa ulul albab sentiasa duduk, hati dia terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Hati dia sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah bila kita angkat tangan berdoa Rabbana Rabbana, ini menunjukkan kita berhajat, menunjukkan kita sangat sangat memerlukan kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil Rabbana. Jadi kita kena banyak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah Taala anugerahkan kepada kita yang terbaik dalam hidup ini, dan kita juga akan jadi manusia yang bahagia di dunia dan juga aman damai ceria di akhirat esok. Allahu Akbar. Baiklah. Ayat 195 Allah jawab. Allah jawab kepada Rabbana yang kamu duk minta tu. 5 kali ni kamu minta, maka Allah jawab di sini. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Panjang ayat ini. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Allah Ta'ala mustajabkan doa dia dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak sia-siakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. Mana amal yang baik kamu buat, Allah kata aku tak sia-siakan. Sama ada laki-laki atau perempuan, pihak muslimat jangan duk kecil hati. Allah Ta'ala sebut laki-laki saja, la, hatta wanita muslimah juga disebut. Min zakarin au unsa. Maka kita kena berebut, laki-laki dan perempuan kena berlomba-lomba. Suami dengan isteri, kita berlawan dari sudut amalan. Jangan duduk agak korang. Tengok suami bangun tahajud, bini pun sambung tidur. Tak apa dah, abang haji kita dah tahajud. No. Dia tahajud, kita tahajud. Dia sedekah, kita sedekah. Kalau kita ada duit lah. Dia puasa, kita puasa. Dia baca Quran, kita baca Quran. Jangan duduk menempel dengan ibadat yang orang buat. Jangan. Ini kita tak boleh duduk main harap orang dalam bab ibadat ni. Allah kata, min zakarin au unsa. Laki-laki ke perempuan, kalau dia buat baik, dia beriman pada Allah Azza wa Jalla, apa jadi? Min zakarin au unsa. Kerana sebahagian kamu adalah keturunan sebahagian yang lain. Ba'dukum min ba'din. Kita ni manusia semua mari daripada tu Adam. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah aku akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Jadi Allah Ta'ala sebut sawaban, husna sawab, baik pahala. Jadi insya-Allah tamatlah terjemahan kita. Kemudian kita tengok kepada perkata pula. Dia kata apa ni? Perkatanya kata hajaru, apa mana hajaru? Hajaru, mereka orang-orang yang berhijrah meninggalkan negeri. Mana asal dulu orang hijrah tinggal Mekah pergi ke Madinah. Zaman kita ni kita hijrah dari tempat yang tak boleh beribadat kepada boleh beribadat. Ataupun setengah tempat zaman kita ni tekanan terlalu kuat. Negara komunis contohnya. Tak boleh nak solat baca Quran pun kena marah. Ataupun ada setengah tempat ni yang celaru banyak. Jadi kita masjid ni banyak celaru. Lepas solat dia duk buat amalan-amalan ritual yang pelik-pelik yang tak mari daripada sunnah.
Kita pergilah ke tempat lain, banyak lagi masjid lain kan. Jadi maknanya kita boleh perluaskan makna skop hijrah yang ada tu. Tapi asal hijrah al-intiqal min Makkah ila al-Madinah. Tujuan dianya untuk meninggalkan negeri harta benda dan keluarga demi untuk menyelamatkan agama mereka. Maknanya tak kira lah. Lama sekarang ini ada setengah negara terpaksa kena hijrah. Sebab di sana tak boleh nak amalkan undang hukum Islam. Jadi kita pergi cari di tempat yang boleh beramal. Uzu fi sabili. Apa nak uzu fi sabili? Mereka diganggu dan disakiti oleh orang-orang musyrik disebabkan keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ikut sunnah Nabi diganggu oleh orang. Jadi tak apalah, kita sabar. Nak kata apa? Thawaban min indillah, sebagai bentuk pahala dan balasan yang baik dari Allah, iaitu berupa taman-taman syurga yang mereka terima setelah dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi Allah telah sebut di akhir ayat, husnus thawab, makna pahala yang baik. Kerja sikit, pahala gandaan tu banyak. Amalannya tak besar mana, tapi pahala pulangan tu terlalu besar. Sehingga kan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, a'dadtu li'ibadis salihin, aku dah sediakan bagi hamba-Ku yang saleh, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Allah, aku dah sediakan kepada hamba-Ku yang saleh nikmat yang tak pernah ditengok oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah dikhayal oleh hati. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ini, nikmatnya besar. Tapi kita tidak berlomba, tak berusaha untuk meraih nikmat yang begitu mulia yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, para jemaah sekalian, kita pergi kepada makna al-ayat. Panjang ni makna dia ni. 5 ayat panjang. Makna dia panjang juga. Kita habiskan dalam tempoh kita ni, insya-Allah. Makna ayat 190-195 secara umum. Setelah orang Yahudi mengucapkan kata-kata yang tidak sopan tersebut, dia kata apa? Mereka mengatakan Allah Ta'ala fakir. Dialah kaya. Kenapa dia kata Tuhan fakir? Sebab Tuhan nak minta berhutang. Man zalladhi yuqridullah qardan hasana. Siapa dia beri hutang kepada Allah? Jadi saya bagi hutang kepada Allah, dia kata berhutang. Orang miskin. Orang kaya mana berhutang? Tengok jahat punya mulut Yahudi. Mereka juga merubah kitab. Kitab kata lain, dia kata lain. Mereka suka dipuji atas kebatilan mereka. La haula wala quwata illa billah. Semua sikap ini membuktikan kebutaan mata hati dan kesesatan kedudukan mereka. Dia kata ni, puzi ama fi basarihim wa dalal fi uqulihim. Mata hatinya tutup, akal pula sesat. Na'udzubillah. Ini dia panggil keadaan puak-puak Yahudi dalam ayat yang lepas. Maka pada ayat-ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa tanda-tanda. Tengok. Allah Taala sebut dalam ayat kita ni beberapa tanda-tanda kekuasaannya pada alam semesta. Dia panggil ayat kauniyah. Al-ayatul kauniyah. Ayat yang ada pada alam ini. Universe. Dia panggil. Ayat yang ada pada alam ini sebagai bukti kekuasaannya, kekayaannya, dan ketergantungan para makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itulah bila kita tengok tempat-tempat yang pelik, bukit bukau yang begitu comel, di sana terdapatnya air-air yang mengalir, maka kita mengatakan itu kita kena fikir macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan perkara ini dengan begitu teratur dan begitu tersusun. Kebesaran Allah di alam semesta merupakan bukti rububiyah. Rububiyah itu makna ketuanan, hak milik Allah Ta'ala atas semua makhluk
dan hanya Dia yang mengatur serta mengawasi kehidupan mereka. Tidak ada Tuhan bagi makhluk selain Allah. Allah lah yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada Tuhan lain pun, itu dakwaan ya. Fir'aun mengaku jadi Tuhan, tapi dia pergi ke tandas. Tuhan apa main tandas gini? Ha. Ha. Bila dia tenggelam dalam laut, sudah lemas, baru dia mengaku, amantu. Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Buat apa? Sekarang. Baiklah. Eh, akan tetapi hal ini kurang difahami kecuali oleh orang-orang yang memiliki mata hati yang jernih dan akal yang cemerlang. Jadi orang yang beriman ni dikira orang cemerlang dari sudut keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin orang yang beriman lemah dari sudut ekonomi, lemah dari sudut lain. Tetapi kita kena tahu kita ni orang hebat dari sudut mana? Dari sudut kita mengenali Allah Al-Khaliq, pencipta kita. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dengan bumi, silih berganti malam dengan siang adalah menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Tengok nota di bawah. Terdapat hadis sahih dari Nabi SAW bahawa baginda apabila melakukan qiyamul lail, bila Nabi kita bangkit dari tidur, bangun dari tidur, pada waktu malam, Nabi kita sapu muka. Melalui bangun dia sapu muka dia. Gosok muka. Kemudian dia baca ayat ni. Ayat akhir surah Al-Imran ni. Ayat 190 ni. Kerananya, kalau Nabi baca, disunatkan bagi orang yang bangun malam untuk bertahajud. Nak bangun sembahyang subuh pun tak apa. Dah tak tahajud. Membaca ayat-ayat ini serta menghayati maknanya. Baca saja tak memberi kesan. Boleh pahala. Tapi kesan dalam jiwa itu tidak lengkap, tidak mantap. Kita sekarang kita nak bila baca Quran, biar zuk lagi dalam jiwa. Ya, ini dia kata. Menghayati maknanya. Oleh kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir nanti. Begitulah. Begitulah sesungguhnya keberadaan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Adanya perbezaan pertukaran silih berganti antara waktu siang dan malam dalam segi panjang atau pendeknya waktu. Tengok musim. Kalau musim panas, siang panjang, malam pendek. Mari musim sejuk, siang pendek, malam panjang. Boleh jadi tuan-tuan yang duduk di Malaysia ni tak apa nak terasa sangat. Sebab mungkin beza setengah jam. Kalau musim sejuk, pukul 7 dah maghrib. Musim panas ni 7:30. Gitu lah. Nah, pukul 8.40 sekarang ni. Kalau tempat saya ni, malam ni 8.44 baru Isya. Tapi kalau kita duduk di negara lain, saya duduk di Madinah ya contohnya. Negara Eropah saya tak pernah duduk. Nak syarah tak boleh. Tuan-tuan yang duduk sana boleh turun huraikan. Panjang. Tak. Oh, musim sejuk dia. Musim malam. Kalau musim sejuk, sukalah puasa kan. Pendek je siang. Berapa jamnya dia puasa. Kalau kena musim panas, jam. 20 jam. Berasak kata orang. Ya. Jadi, silih berganti malam siang ni, ada waktu pendek panjang pun, itu dia punya kuasa Allah Azza wa Jalla. Dari segi gelap terang pun sama juga. Malam purnama cerah, malam lain gelap. Serta adanya perselisihan silih berganti antara keduanya, semua itu merupakan bukti-bukti yang yang tak terbantah. Bahawa maknanya bukti yang tidak ada khilaf lah, bahawa Allah Maha Kaya dan bahawa semua makhluk berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Sekaligus sebagai hujah yang kuat yang menunjukkan rububiyah, ketuanan. Ingat, kalau kata rububiyah, ketuanan Allah Ta'ala, dan uluhiyah, ketuhanan Allah yang wajib kita sembah dan kita puja ke atas segala makhluknya.
Kita selalu belajarkan dengan orang kata tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Itu dipanggil pembahagian untuk nak faham dari sudut mengenali Allah Azza wa Jalla. Kalau kata rububiyah, kita faham tentang ketuhanan Allah Taala. Dari sudut kalau kata uluhiyah, itu ketuhanan Allah. Dia hanya Allah yang berhak kita puja, kita puji, kita sembah, kita ibadat. Jangan lain-lain, jangan. Pasal itulah tadi saya tengok ada orang tulis komen. Dia kata ada setengah orang ni, waktu Tok Syekh dia mati, semua pakat kata, Ya Allah rahmatilah Tok Syekh kami sebab dia sudah meninggal. Luahkanlah kuburnya. Tenangkanlah dia sana. Tak berapa lama belum naik rumput, air bertukar dah. Dia pula mari minta dengan Tok Syekh supaya sembuhkan anak dia sakit. Kita kata ini satu kepincangan yang perlu diberi perhatian, yang perlu diambil iktibar dan pengajaran. Jangan ikut orang tak tu kalu kata orang, tak tu pasal. Jadi kita kena ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kemudian pada 4 ayat berikutnya dijelaskan tentang sifat-sifat orang-orang ulul albab, orang-orang yang berakal, iaitu mereka yang selalu berfikir tentang kebesaran penciptaan langit dan bumi, sehingga mereka mendapatkan jalan petunjuk untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi orang ulul albab ni dia tidak tengok saja, dia tengok dengan berfikir. Allah Taala berfirman tentang sifat-sifat mereka, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan baring. Dia apa benda lagi ni? Kan? Hadis ini ayat ini dihuraikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahawa kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa selalu berzikir, mengingati Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan. Nabi kita ni kerja dia zikir, ya adalah. Dia berjalan ke dia. Kali yang tak zikir tu mungkin waktu dia dalam tandas. Itu je lah. Ataupun di tempat yang tertentu. Berdiri, duduk, berbaring. Jadi kita kena ingatlah. Cuma ada juga orang salah faham ni ayat ni. Dia kata ni, Allah kata boleh zikir berdiri. Dia apa bangun menari, siap dengan bergendang lagi. Kita kata itu salah ayat tu. Maksud ayat ini, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Adik, kenapa tak anjur zikir sambil tidur? Nak, biarnya nak bergendang sambil tidur. Macam mana nak buat? Payah nak bergenjak. Nak. Jadi kita kata wujud dia tidak mantap. Tidak mantap. Tapi begitulah. Masing-masing cari guna ayat Quran untuk membenarkan perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Dan keadaan seperti itu selalu ada pada mereka, baik di waktu mereka sedang melakukan solat ataupun di luar solat. Tak kira lah. Tengok dia kata ni. Tengok nota. Atas dasar hadis riwayat ini, seorang sahabat nama dia Imran ibnul Husain. Imran ibnul Husain radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku ditimpa penyakit bawasir. Bawasir ni tahulah bahaya penyakit ni. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara nak solat? Aku nak solat macam mana Rasulullah? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan solat sambil berdiri. Maknanya kita kena kekal al-qiyam solat itu. Dengan ni orang duk solat atas kerusi mudah-mudah. Jangan. Bangun dulu. Jika kamu tidak mampu, maka sambil duduk. Dan jika kamu tidak mampu, maka solatlah sambil berbaring. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Nabi SAW pernah melakukan solat nafilah. Nafilah tu solat sunat sambil duduk. Iaitu setahun sebelum baginda wafat. Bila waktu dia tak sihat, Nabi kita solat sunat sambil duduk. Maknanya, ini menunjukkan kepada kita kewajipan solat itu, beribadat itu dibuat dalam semua keadaan yang sesuai dengan dia. Tapi jangan direka ibadat pula.
Duk pengendang, duk melompat, kita kata itu lain macam tu. Kan? Bukan itu caranya, bukan itu yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ini ulul albab yatafakkarun. Ulul albab yatafakkarun. Apa mana memikir? Tengok nota di bawah. Berfikir adalah perbuatan terpuji selama dilakukan untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mikir ni perbuatan yang terbaik. Selagi kita boleh mikir. Tentang keadaan hari kiamat. Allah, kita kiamat esok macam mana nak buat? Saat manusia kembali dihidupkan dari kuburnya. Tentang pembalasan di negeri akhirat. Akan tetapi terdapat larangan memikirkan tentang zat Allah. Kita dilarang daripada kita fikir tentang zat Allah Ta'ala kecuali apa yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi sebut kita boleh sebut. Hak Nabi tak sebut tak sebut bahas panjang lah. Hari ni sibuk tentang manhaj salah dengan khalah ni. Kan? Mazhab salah dengan khalah ni ambil di mana? Mazhab Asy'ariyah Maturidi ni ambil di mana? Mazhab Ahlul Hadis ambil di mana? Sama menjadi kehangatan udara di Malaysia ni dengan isu ni lah. Bila adanya pembentangan RUU baru ni, maka kita dihangatkan dengan isu ni. Ada yang kepanasan, ada yang berpanas-panas. Jadi kita sebagai seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kita mesti letak keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW telah menafsirkan dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kita kena tengok, mikir sentiasa. Dia kata mikir ni, kita dalam kata-kata ini tafakkaru fi khalqillah, afwan, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Artinya berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah dan jangan kamu berfikir tentang pencipta Al-Khaliq. Mana kita mikir tentang Allah Azza wa Jalla, tentang makhluk-makhluk Allah, tapi kita tak sedap fikir tentang zat Allah macam mana. Cuma kita beriman dengan sifat-sifat khabariyah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Siapa dia Allah yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam sunnah-sunnah yang sabitah tentang Allah Azza wa Jalla. Jangan takut. Sekarang ni kita ditakut-takutkan, dimomok-momokkan. Kalau kita pegang dengan apa yang ada dalam hadis, kita boleh jadi kufur sebab menyamakan Allah dengan makhluk. Kita kata no, kami tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kami mengisbat apa yang Allah Ta'ala isbatkan dan kami beriman dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Itu dua perkara yang berbeza. Jangan buat. Man fa innakum la taqdiruna qadrah. Sebab kamu tak mampu nak fikir tentang zat Allah Azza. Kita mampu fikir tentang makhluk, tapi kita tak mampu fikir tentang Al-Khaliq. Allahu Akbar. Yakni mereka memikirkan keberadaan langit dan bumi, pembentukannya, tentang keindahan dan kebesaran penciptaannya, serta segala makhluk yang ditempatkan oleh Allah di alamnya. Maka renungan tersebut mendorong mereka untuk berkata, wahai Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maksudnya sia-sia tanpa adanya hikmah yang boleh dijadikan pelajaran dan tanpa ada tujuan. Tidak mungkin Allah Ta'ala buat begitu saja. Tetapi engkau menciptakan ini semua dengan kebenaran. Mustahil engkau berbuat main-main. Maha suci engkau dari perbuatan main-main dan tidak berguna. Engkau menciptakan segalanya untuk tujuan-tujuan yang sangat luhur dan mulia. Engkau ciptakan ini agar engkau sentiasa diingat dan disyukuri. Maka engkau memuliakan orang-orang yang pandai bersyukur dan pandai mengingat keagunganmu dalam syurga, tempat kemuliaan. Engkau menghinakan orang-orang yang engkar dalam neraka, na'udzubillah, tempat seksaan. Inilah sebabnya mengapa Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, ayat 192, kata ulul albab, wahai Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang engkau masuk ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Tiadalah penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Yang dimaksudkan dengan orang-orang zalim dari sini adalah orang kafir dan golongan yang ingkar.
Kerana itulah mereka tidak mendapat penolong dan mereka dikecewakan dengan azab yang menghinakan wal'iyazubillah. Jadi, lalu Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang yang pandai bersyukur itu, iaitu ayat 193, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan dan menyeru kepada iman, iaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kafarahlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan bersama dengan orang-orang abrar, orang yang berbakti, orang yang buat baik. Maka yang dimaksudkan dengan penyeru pada iman ialah Al-Quran. Hanya kami dengar Quran, kami dengar sunnah Nabi SAW. Itu dia panggil penyeru. Uh, jadi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Rai, majoriti ulama kata penyeru di sini siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita wafat, Quran ada, sunnah dia ada. Kenapa pula? Mereka bertawassul, ini dipanggil tawassul yang dibenarkan, dengan keimanan kepada Tuhan mereka melalui permohonan-permohonan yang baik dan mulia. Bila dia gini, masalah tawassul ni, bila kita tawassul dengan amal soleh kita, kita dibenarkan. Contohnya bila kita sakit, apalah orang sakit, keluarga sakit, kita berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, aku telah bersedekah banyak, aku telah tolong orang banyak, maka bersembuhlah penyakit ni. Bolehlah gitu. Dipanggil tawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Tapi kalau kita mengungkit dengan orang lain, dengan makhluk, jangan. Hilang pahala. Jangan gurau. Kan? Itu dia panggil bertawassul. Allahu Akbar. Maka mereka pun berdoa, wahai Tuhan kami, ampunlah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatlah kami bersama dengan abrar, iaitulah orang yang baik. Kita kata Alhamdulillah. Adapun pada ayat yang kelima, ayat 194, mereka meminta kepada Allah agar memberikan apa-apa yang telah dijanjikannya kepada mereka melalui lisan dan para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Berupa kemenangan dan kesenangan hidup di muka bumi. Ini untuk dunia dan jangan sampai menghinakan mereka dengan azab neraka pada hari kiamat. Jadi itu maknanya doa ni menariklah, doa ulul albab ni. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasulmu dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Yakni janjimu yang hak. Maka pada ayat yang terakhir, ayat ke-6, ayat 195, Allah Ta'ala menyebut jawapan-jawapan bagi mereka dengan firman-Nya, Inni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa. Sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amal-amal kebajikan orang-orang yang beramal di antara kamu, sama laki-laki dengan perempuan, maka aku akan membalas tiap-tiap mereka sesuai dengan amalannya. Aku tidak mengurangi sedikit pun, baik laki-laki ataupun perempuan. Kerana sebahagian mereka berasal dari sebahagian lain, laki-laki berasal dari perempuan, begitu juga yang sebaliknya. Gitulah rutin hidup kita ni. Nah, turun-temurun, bersuka silih berganti. Sekarang ni zaman kita, sedikit lagi kita tak ada, anak kita pula. Nah, kata cucu kita pula naik. Gitu. Tidak ada perbezaan di antara mereka. Allah Ta'ala menyebutkan sebahagian amal kebaikan mereka yang membawa mereka kepada kenikmatan ini. Maka orang-orang yang berhijrah, mereka yang terusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, Allah Ta'ala menjanjikan mereka seraya berfirman, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Semua itu adalah pahala dari Allah Ta'ala atas perbuatan baik mereka. Allah memiliki pahala yang baik, maka mohonlah kepada Allah dan semangatlah dengan apa yang ada padanya. Sesungguhnya Allah lah yang maha baik lagi maha penyayang. Alhamdulillah, tamatlah tafsir kita secara ringkas-ringkasnya pada siri ini. Sekarang kita pergi kepada penutup,
iaitulah dia panggil hidayatul ayat. Hidayatul ayat. Dalam tafsir Arab kata hidayatul ayat. Ada 8 hidayah ataupun 8 petunjuk. Pelajaran. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 190-195 surah Ali Imran ini, yang pertama, kewajipan berfikir, bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi. Jangan fikir kepada pencipta, lah penciptaan. Pencipta itu Al-Khaliq, tak boleh mikir. Tak sampai akal kita nak fikir. Agar dapat menambah keimanan dan keyakinan. Dua, disunatkan membaca surah Ali Imran 190 hingga 200 ketika melakukan solat tahajud pada akhir malam kerana adanya dalil daripada kitab As-Sahih. Bagaimana sahih ni? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia bermalam di rumah makcik dia Maimunah radhiyallahu anha. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia sedar 1/3 malam akhir, nazara fis sama, Nabi kita tengok di langit. Nabi kita tengoklah ke langit. Kemudian dia baca ayat inna fi khalqis samawati wal ard sampai ke akhir. Tsumma qama fatawadda. Nabi kita bangun, dia berwuduk. Kemudian Nabi kita solat 11 rakaat. Ini riwayat Ibnu Abbas tentang solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu dia nak pergi, dia pergi tidur di rumah Nabi. Rumah makcik dia senang, dia nak tengok apa yang Nabi kita lakukan. Jazahullahu khairah. Pendedahan yang cukup menarik untuk kita ikuti. Yang ketiga apa ni? Kerana ada jalan kita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkannya, maka Allah Taala firman inna fi khalqis samawat sampai ke la'allakum tuflihun sampai ke akhirnya. Yang ketiga, sunnahnya mengingatkan, yakni berzikir, mengingati Allah dalam setiap keadaan. Berdiri, duduk atau berbaring. Bukannya nak zikir kena bangun. No. Maknanya kalau kita berjalan pun kita zikir. Waktu kita tidur, zikir. Waktu duduk atas kereta, semua tempat kita boleh zikir. Alhamdulillah. Yang keempat, sunnah bahkan wajib meminta perlindungan dari azab neraka walaupun hanya sekali seumur hidup. Maka di antara gayanya kita kena minta 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tapi riwayat yang menunjukkan bacaan selepas solat maghrib Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Selepas subuh 7 kali. Yang kelima, wajibnya bertawassul dengan iman dan amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tawassul dengan amal kita. Yang hidup tawassul dengan pangkat orang itu, pangkat orang ni, kita pun tak tahu pangkat dia tu betul ke tidak. Sebab yang tahu kedudukan orang itu Allah Taala tahu. Cuma kita boleh tengok zahir gitu lah. Tapi jangan ghulu, jangan melampau. Yang keenam, keutamaan hijrah dan jihad pada jalan Allah. Yang ketujuh, persamaan amal dan balasannya antara muslimin dan muslimat. Muslim-muslimat masing-masing beribadat, masing-masing melakukan ibadat kepada Allah SWT, maka kita akan dapat pahala masing-masing. Yang ke-8, mengutamakan wafat. Bila kita nak mati, kita nak berada di antara orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta benar dalam keimanannya, iaitu dengan cara hidup bersama-sama dan berada di tengah-tengah mereka agar kematian dengan izin Allah Ta'ala boleh bersama-sama dengan mereka nanti. Mana kalau kita duduk dengan orang soleh, Nabi kata al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan dibangkit bersama orang yang dia sayang. Jadi oleh kerana kita sayang pada orang mukmin, insya-Allah kita dibangkit bersama mereka. Tapi kalau kita atas dunia orang mukmin kita hentam, kita benci, yang kita sayangnya orang-orang kafir, maka adakah kita reda untuk kita bangkit di akhirat esok bersama dengan mereka? Wal-'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tamatlah perbincangan ayat 190 sehingga 195. Insya-Allah dalam sidi akan datang, sidi terakhir surah Ali Imran ayat 196 sehingga 200. Baiklah, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.